itulah hari ni kita macam sibuk-sibuk pasal COVID-19 kan. Bila PM buat pengumuman malam tadi kan, macam nak lockdown, dia panggil lockdown. Tapi macam istilah lockdown tu tak adalah jumpa dalam undang-undang. Tak ada? Tak ada. Kan dalam undang-undang macam yang PM announce kan, dia guna Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jadi akta tu yang digunakan dan dia kata baca dengan Akta Polis 1967. Jadi orang tanya, biasa orang keliru kan, macam persoalan-persoalan macam kita dekat sini pun, dekat universiti ni tanya, oh ada ke ni darurat ke, kita boleh keluar ke, kita tak boleh keluar kan. Boleh tak kita nak pergi beli makanan semua tu kan? Boleh je Tu lah, saya ingat macam pengumuman yang maklumat nanti semalam tu macam jelas je. Cuma kalau kita tengok dari segi undang-undang lah kan, kalau dari segi undang-undang dia guna dua akta. Satu, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 tadi, dan satu lagi guna Akta Polis. Sepanjang yang dah berlaku COVID ni kan, kita ada 500 lebih kes kan, tapi yang dah discharge pun dah ramai. Jadi ramai orang cakap declare darurat kan. Tapi saya nak ceritanya beza darurat dengan akta ni. Akta ni ialah satu akta untuk mencegah penyakit tu lebih lagi menular. Dan sorry. Kalau kita kata darurat, dia mungkin di bawah Akta MKN kalau darurat kecil lah. Satu lagi di bawah Perlembagaan Persekutuan. Nanti biasa yang saya nak ceritanya, kalau menggunakan Akta Pencegahan dan Pengawalan ni, dia akan diwartakan. Mengikut Seksyen 11 Akta tu, kerajaan akan mewartakan pengisytiharan pencegahan dan kawalan tu. Dia akan letaklah, sebab Seksyen 11 pada akta tu dia kata dalam warta kerajaan boleh buat dengan melalui warta. So dalam warta tu dia akan letaklah kawasan mana. So sekarang dah diwartakan. Tadi saya dah tengok warta tu, dia kata seluruh negara lah, seluruh negara. Jadi dari Kelantan, Terengganu, Pahang, semua negeri, Sabah, Sarawak dan juga wilayah-wilayah persekutuan yang 3. Jadi ini dikirakan keseluruhan kawasan tu dah kena kan. Dah mungkin berlakunya penularan pada COVID-19 tu. Tak nak minum. Minum je beda. Makan yang ni. Okey, jadi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit ni dah dibuat 1988. Kita tak buat akta baru, cuma kita tak buat pengisytiharan akta yang baru, cuma wartakan. Sebab Seksyen 11 akta tu membenarkan untuk diwartakan. Bila kita wartakan, dinyatakan kenapa sebab warta tu. Sebab kalau dalam akta tu dia ada dalam jadual 1. Dan jadual 1 tu dia senaraikan penyakit-penyakit yang boleh dikatakan sebagai penyakit berjangkit. Jadi coronavirus ni ataupun COVID-19 ni adalah salah satu yang disebut sebagai microbial. Jadi macam dia salah satulah jenis-jenis penyakit yang boleh merempak, yang dikatakan wabak. Maknanya wabak tu didefinisikan juga dalam akta tu. Dia tu wabak ni penyakit yang berjangkit kan. Jadi apa beza kalau kita kata ini adalah darurat atau satu pencegahan dan kawalan saja? Memang dia bukan darurat. Kalau darurat tadi saya kata di bawah perlembagaan kan. Kalau darurat tu proklamasinya oleh Yang di-Pertuan Agong. So maksudnya yang YDPA akan bercakap, akan buat proklamasi lah. Dia akan titahkan. Dia macam kalau kita belajar yang Perlembagaan Perkara 150 kan, kalau yang ni tak adalah diguna Seksyen 11 tu. Jadi ramai orang tanya juga kenapa guna Akta Polis kan? Kenapa guna Akta Polis? Biasanya
Kalau dari segi jenayah, polis ni adalah pihak penguatkuasa yang paling utama lah kan. Maknanya kalau kita nak kuatkuasakan undang-undang mana pun, kita boleh je minta bantuan pasukan polis Diraja Malaysia. Jadi macam untuk urusan pelaksanaan. Jadi ada juga tadi pun wartawan call saya tanya, boleh tak orang tu kena tuduh bawah mana-mana section dalam akta pencegahan ni kan, pencegahan dan pengawasan. Betul, ada kesalahan. Hanya orang, contoh section 11 tu, bila buat pengisytiharan tentang apa sekatan semua ni, kalau orang tu langgar sekatan tu, ini adalah satu kesalahan. Yang mana kesalahan tu adalah ada hukumannya. Kesalahan bawah section 11 dalam bracket 5, subsection 5. Tapi hukumannya di bawah section 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit tu. Section 24 tu kata kalau orang tu buat kesalahan pertama, hukumannya ialah 2 tahun penjara atau denda. Pertama kali. Kalau yang kedua, kesalahan kedua dan berikutnya, hukuman dia 5 tahun penjara dan denda atau kedua-duanya sekali. Dan kalau berterusan enggan tu, dia boleh denda tidak lebih daripada RM200 sehari. Sehari RM200. Kalau tak ni. Tapi saya rasa rendah lah. Kalau disebabkan dia, contohlah dia buat tu, dia macam tak nak bagi bilik dia atau rumah dia di disinfeksi kan. Dia melanggar undang-undang lah. So jadi kalau orang tanya, adakah akta ni membenarkan pendakwaan? Betul lah, dia boleh. Jadi kalau kita dalam undang-undang dia ada 2 jenis. Satu kita dakwa mahkamah kan. Satu lagi jenis compound. Compound ni macam denda lah. Denda maknanya kalau contohlah inspektor kesihatan tu pergi, seseorang tu menyebabkan penyakit berjangkit kan. Dia boleh kena compound. Compound ni macam denda lah. Jadi denda tu tidak lebih, saya ingat tak lebih RM1,000 sekali denda. Maknanya rendah kan. Contohlah kalau premis tu tak bersih ke apa kan, tu ni untuk bukan saja untuk COVID ni lah, untuk kesalahan lain lah kan, untuk apa, untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kesihatan kan. Jadi sekarang ni kalau kita lihat kepada akta tu, dia macam akta tu sebenarnya untuk bina diri orang Malaysia ni. Jangan jadi selfish, jaga diri supaya kita tak menjadi ejen yang menyebabkan jangkitan pada orang lain kan. Kalau kita rasa macam kita dah kena, tapi kadang-kadang bila kena penyakit ni ada state of denial lah. Macam orang tu, tak apa, okey lagi, saya okey sebenarnya, saya tak kena, mudah-mudahan tak ada apa-apa kan. Kalau macam tu, undang-undang ni seolah-olah macam mengajar kita supaya kita lebih menghormati orang lain lah. Orang lain tu ada hak untuk kesihatan yang baik kan. So kalau kita dah dijangkiti, kita diajar untuk mengasingkan diri. Jadi akta ni sebenarnya bukanlah semata-mata nak minta dia kena denda atau tuduh di mahkamah. Sepatutnya untuk meregulasikan diri dia sendiri, menjadikan diri dia tu berdisiplin. Itu je lah, saya rasa macam. Jadi kalau secara umum kita nak kata pengisytiharan berkaitan dengan sekatan dan kawalan pergerakan kita ni sebenarnya bukanlah untuk denda kita, tapi untuk kita lebih waspada, kita lebih berhati-hati, kita jangan mementingkan diri. Macam banyak dekat WhatsApp kan tunjuk pasal panic buying kan. Saya macam macam mana nak komen. Tengok undang-undang tu, dia bukan sebenarnya sekat awak langsung. Macam kita sekarang pun kita kena jaga-jaga je lah kan. Dia berbeza dengan curfew atau perintah berkurung tu, dia berbeza. Jadi ni bukan perintah berkurung. Ini kita cuba mengawal diri kita. Kalau kita tak ada kepentingan nak pergi pasar raya, apa market, apa tak payahlah kan. Akta tu belum sampai satu tahap dia minta kita memang berkurung. Tu yang berkurung tu kita panggil darurat tu. Cuma like
sekarang ni like dikatakan yang sediakan khidmat asas Perkhidmatan keperluan essential services. essential services. Lagi yang masih buka lagi yang kedai runcit yang buat keperluan. Is it like an option untuk diorang like memang betul like takkan dipaksa tutup. But kalau diorang tutup, adakah akan jadi kesalahan? Kalau macam contohnya like okay, pasar raya mungkin faham lah. Diorang sini nak buat bentuk. Tapi like for example like kedai-kedai runcit yang memang biasanya family, biasanya yang bersendirian kan. Kalau diorang pilih untuk tutup, Dia mesti ada tanggungjawab sosial lah kat sini supaya dia tidak menyusahkan. Dan dia mungkin masih macam Grab food ke apa kan, macam delivery services ni pun saya fikir kita belum sampai ke satu tahap yang kita kena lockdown semua orang lah, semua services tu. Sebelum dia agak boleh lagi bantulah orang ramai kan, supaya tak adalah kehidupan tu jadi sukar. so madam Madam penny buy lah semalam. Saya kebetulan tak ada beras malam. Beras saya tinggal separuh. Saya balik awal singgah kat Giant. Masa saya sampai tu macam taklah ramai lagi. Tapi saya nampak ramai orang troli penuh kan. Saya nampak itu panic buying. Jadi di sini saya fikir panic buying ni sebenarnya menunjukkan kita ni ada sikap tidak rasa menghormati orang lain jugalah. Sebab contohlah, saya contoh macam diapers kan, untuk orang yang ada bayi ke apa kan. Bayangkan diapers tu dah habis dekat pasar raya tu, kita sampai-sampai kita tak ada nak beli. Saya tak tahu pula populasi kita menambah dengan mendadak. Itulah dia macam jadi kalau kita dah beli banyak-banyak susu anak, kan benda tu essential kan. Jadi kalau orang lain macam tak dapat beli tu macam tak ni lah, saya tak bagus lah. Tapi itulah bila viral pasal panic buying tu semalam, terus dia pun trigger orang lain untuk panic buy juga. Sebab kita takut. Saya sendiri pun sabar belilah yang patut je, jangan sabar. 11.30 semalam keluar nak beli, asalnya nak beli ya, sebab kat bilik dah habis mandi kan. So beli je lah, just tu saja. Lepas tu tengok ramai orang ni semua, bila tengok gambar full semua orang bahas ni. Lepas tu memang faham lah dia buat sekatan ni dosa SOM. Cuma sekarang ni yang saya risau pula, orang pun berbondong-bondong balik. Benda yang kita intend untuk elakkan tu terpaksa ikut. It's also benda yang saya tak langsungnya kita menyebabkan. Sekarang kita juga terjebak. Sekarang last night like macam bila dia umum tutup semua universiti kan, semua orang balik. Like semua universiti semua balik lah. Saya pun bimbang. Nanti TBS kan kita tengok ramai orang kan, tu pun mungkin itulah saya kata macam kita kena tahu, walaupun undang-undang tak paksa kita, tapi kita kena tahu baik dan buruk. Itu menunjukkan masyarakat yang matang tu. Macam kita sendiri cuba elak, jangan pergi tempat tu kan. Tapi orang kata macam terpaksa dah nak kena balik semua. Yelah, ada situasi, contohlah orang tu dia sewa rumah 5-6 orang satu rumah kan. Jadi bila duduk ramai-ramai dalam rumah tu, nak pergi cuti kan, semua orang lock duduk dalam rumah. Jadi macam tak selesa. Tapi pilihlah masa tu, masa untuk kita bergerak tu kan. Yelah, of course lah, it's easier said than done. Cuma inilah satu benda yang kita kena hati-hatilah, kita kena teroka, tengok balik apa tanggungjawab kita. Dan sebab dalam konteks ni ia melibatkan hidup dan mati juga sebenarnya kan. Kalau ikutkan keselamatan ni melibatkan hidup dan mati juga. Jadi kita kena fikirlah. Kalau kita kena, saya mak contoh dah, kalau mak kena macam balik rumah kita masak, kita right? Jadi seluruh keluarga kena. So tu yang kena hati-hati tu. Madam betul lah, madam balik ni. Itulah saya balik kampung. Ingat nak balik kat, tapi tak payahlah kot. Anak saya mungkin nak balik. Sebelum ni kita duduk
sibuk-sibuk pasal krisis politik kan. Ni krisis kesihatan pula. Tu lah. Macam tak berhenti-berhenti tau. Bertimpa macam bertimpa lah. Macam saya fikir kita kat universiti kan kita meneliti kedua-dua tu sekali kan, macam keadaan politik, keadaan kesihatan kan. Jadi macam dalam keadaan sekarang ni kita langsung je macam kita angkat sumpah apa Yang Berhormat Perdana Menteri terus berlaku, macam walaupun benda tu dah mula Disember, Januari, tapi macam ni dah sampai satu peak yang the new government has to make the decision kan. So in a way kalau saya lah, dia macam like apa namanya, pedang dua mata, double edge sword. Double edge sword lah. Agak malang sebab dia muncul kerajaan baru ni naik waktu krisis macam ni, tapi it also shows how competent this new government. New challenge lah. It's a challenge lah, like Itu challenge yang sangat besar. Setiap benda, setiap challenge ada opportunity kan. So tengok macam mana kerajaan ni gerak. Dan dekat situ kita, kalau waktu krisis macam ni pun dia boleh, kalau boleh buat kerja betul, boleh mengawal keadaan. That is a opportunity yang mereka ada lah kan. Cuma dari segi kalau macam perlembagaan lah kan, Madam, kat sini kita belum ada lagi kan yang kes-kes yang orang tua ditinggalkan macam dekat negara dekat, kalau ada saya tak tahulah, macam kalau ada treatment yang mana like ni dah tak ada harapan nak sembuh ni, biarkanlah fokus kat orang lain. Is it Our facilities lah kita dengar dari Kementerian Kesihatan, not to that extent lagi. Macam ada setengah negara dia kata over 80s dah tak boleh, sebab mungkin facilities kita masih lagi mampu menampung. Cuma dari segi undang-undang ni kan, boleh ke buat macam tu? Saya rasa kalau dari segi medical law terpaksa kan dalam keadaan macam tu. Jadi macam life support machine tak banyak kan kalau dekat hospital nak pakai life support machine. Itu yang kerajaan kita kena contain tu, kita kena kawal tu. Jangan sampai health infrastructure kita tu tak mampu, tak boleh nak tampung tak boleh nak tampung. So kita kena sedarlah benda-benda macam tu, kena perhatikan. Kita tak perlu, yang penting mesej kita ialah kita tak perlu tunggu undang-undang paksa kita. Ini yang menunjukkan masyarakat yang matang, masyarakat yang tahu. Sekurang-kurangnya kita sekarang sudah ada mekanisme untuk kita dapatkan informasi macam mana nak jaga diri kan. Harap-harap ialah kita sendiri cubalah kan. Media sekarang pun dah nampak in a way macam okey jugaklah. Kalau tak 3-4 minggu lepas penuh dengan politik, penuh je dengan tukar-tukar ni, tiba-tiba sekarang bila dah naik, okeylah, alhamdulillah sekarang dah kurang. Sekarang dah kurang sikit. Saya harap pun orang politik, lupakanlah sympathizer mereka semua lupakanlah dulu, sebab yang penting sekarang ialah kesejahteraan masyarakat. Selepas ni yang penting pula ialah kemakmuran ekonomi kan. Sebab kesan ni macam kesan daripada polemik politik hari tu, lepas tu kan kesan daripada coronavirus ni, COVID-19 ni. Saya bukan orang ahli ekonomi, tapi bila dengar pakar-pakar ekonomi bercakap tu, dia sangat menggerunkan. Kita apa kita rakyat boleh buat? Taatlah kepada instruction, apa tu arahan-arahan daripada agensi-agensi, taatlah kepada pengumuman-pengumuman, dan yang pentingnya you semua jangan baca dan jangan sebar fake news. Tak adalah. Fake news law masih technically masih ada lagi. Fake news law betul lah. Kita anti fake news law dah masuk. Dah masuk. Cuma macam penyebaran tu kita boleh guna akta hasutan, akta kanun kesiksaan. Law tu ada. Tapi itulah saya kata, kita kuasakan, nak charge, kita ada orang ke untuk
dakwah. cuba selesaikan masalah ni dengan mematangkan masyarakat kita. Sekarang ni macam MKN. Pernah dengar tak MKN? Majlis Keselamatan Negara ni sangat popular lah sekarang ni. Dia membantu menyelesaikan masalah koordinasi semua ni kan. Jadi dengarlah channel dari MKN. Kita kena letak satu kepercayaan kepada satu agensi yang bertanggungjawab, macam MKN dengan KKM kan, Kementerian Kesihatan dengan Majlis Keselamatan Negara. Kita nampak banyaknya Majlis Keselamatan Negara lah. Kita tahu tak apa tu Majlis Keselamatan Negara? Janganlah dan tu. Saya dah 2 tahun. Dah tahu dah tak belajar Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan Negara ni ada satu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang hari tu kecoh pasal Akta Majlis Keselamatan Negara kan 2015 dan luluskan dia dah diwatakan pada 2016. Jadi mereka ni yang sangat buat bekerja sekarang, mengkoordinasi jabatan-jabatan, agensi-agensi kerajaan, dipanggil government entities ni. Dasar-dasar semua tu mereka yang ni. Jadi macam mereka lah yang susun. Lepas tu macam frequently asked questions kan, soalan-soalan orang ramai tu mereka yang tackle, jawab semua tu. Jadi polisi-polisi tu mereka yang laksana lah. Jadi saya fikir kalau kita nak dapat news yang betul, dapatkanlah dari agensi-agensi kerajaan tu. Sebelum ni Majlis Keselamatan Negara, diorang aktif ke? Ya. Ke ni first time? Tak, tak aktif. Masa bawa balik pelajar-pelajar dari Mesir apabila berlaku Arab Spring tu kan. Yang tu mula ramai orang kenal. Yang keduanya masa Lahad Datunya kes tu. Lahad Datu. Dia yang susun kan untuk coordinate, monitoring and coordinate antara pasukan-pasukan polis dan armed forces tu, tentera. Dia susun lah. Dia sebenarnya MKN ni dibuat pada tahun 1971. Setelah kita ada Majlis Gerakan Negara kan, Mageran. Mageran. 1971 selepas 1969 punya riot. Selepas tu kita macam ada isu-isu sensitif kan. Jadi untuk tackle isu-isu sensitif tu tubuhlah MKN, Majlis Keselamatan Negara. Lepas tu dia tukar nama kepada Bahagian Keselamatan Negara. Lepas tu pada tahun 1996 macam tu. Pada tahun 2007 tukar balik kepada Majlis Keselamatan Negara. Lepas tu dia ditubuhkan bawah Ordinan Darurat. Bila 2011 macam tu, 2012 kerajaan pada masa tu memasukkan semua darurat. Undang-undang darurat tu termasuk. Jadi MKN tu tak ada tempat nak sangkut dari segi legal. Lepas tu yang kerajaan memperkenalkan Akta Majlis Keselamatan Negara pada tahun 2015 tu. Dan pada tahun 2015 tu boleh je. Tak. So dengan adanya akta tu agak kontroversi lah. Sebab akta tu dia kata macam telah mengambil kuasa raja dan diberikan kepada majlis yang boleh mengisytiharkan kawasan keselamatan. Sekarang kan kalau saya perhati macam tadi kita tengok akta tu kan, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Akta tu pun boleh juga melalui warta mengisytiharkan satu kawasan keselamatan dari segi kesihatan. Dan Majlis Keselamatan Negara lebih luas. Dia boleh juga isytihar security area. Dan security area boleh diumumkan oleh majlis tu lah dan kena bincang dalam parlimen. Jadi yang pentingnya ialah wujudnya Majlis Keselamatan Negara ni dia boleh mengkoordinasikan antara agensi-agensi kerajaan. Kalau nak cakap macam it's a bit unprecedented jugalah kan, like for the past 3 bulan ni dua benda penting. kita macam ada, pertama kita ada kerajaan baru melalui secara yang kita tak pernah ada benda ni berlaku. And then COVID-19 sampai saya rasa masa H1N1 dulu
Macam ni. Not to this level lah. Tak pernah lagi Kau kan. sampai pergi isytiharan macam ni lah. And then kita sekarang nampak pula MKN pula. Dia punya ni. So kita nampak macam like tiga like baru 2020 baru 3 bulan dah tengok dah dapat Dua benda yang paling besar unprecedented. Yes. COVID ni macam dengan itulah kerajaan baru tu bila jatuhnya, collapse-nya kerajaan lama tu. So dia sebenarnya in a way agak it's okay. Saya tak tahu nak cakap macam mana lagi sebenarnya. Pasal kerajaan baru Sebab tu kerajaan tak ada like macam kita student law, kami student law kan, like kami patut faham lah yang regardless of dari segi moral ke, dari segi ni ke, the law is the law. YDP dah pilih, kalau you nak saman apa-apa, you tu bawah judiciary. Saya nampak macam kalau orang persoalkan, kita ada judiciary, kalau orang persoalkan keputusan yang di-Pertuan Agong, macam tak adalah orang kata Agong dah buat sesuatu yang bercanggah dengan perlembagaan ke apa kan. Tak ada. Waalaikumsalam. Ada dah. Tak adalah dia buat sesuatu yang bercanggah dengan perlembagaan. Bella sekali, nak lari? Lah, tak apalah. Tak, sini. Dia dengan saya. Ini dah saya dia lepak je. Tak payahlah makan. Makan Sekali je saya sembang. dah habis. Dah. Apa? Politik tu satu hal lah. Moral dalam politik pun satu hal. Tapi kalau kita cakap tentang perundangan, persoalan besar, adakah ia bercanggah dengan perlembagaan? Ya kan? Isu dia. Unconstitutional ke tak? Saya sekarang bercakap dengan pelajar undang-undang lah. Tapi kita kena ingat juga, undang-undang ni dia mesti ada kemoralan dia. Tak boleh undang-undang tu Terlalu jahil, draconian lah. Jadi kalau undang-undang tu tidak ada kemoralan, tu sesuatu yang agak sukar lah. Kalau kita cerita di negara kita, ramai lah yang lompat bati juga kan. Dulu semangat 46 dengan UMNO baru. Apabila UMNO diharamkan dahulu, tertubuhnya, kekalnya semangat 46, maknanya UMNO lama lah. Tapi dia guna semangat 46, maknanya using tahun yang mana UMNO telah mula terbentuk kan. Lepas tu pada tahun 2018 tu ramai juga yang melompat dari parti yang kumpulan parti yang kalah pergi join parti yang menang kan. Gabungan parti yang menang tu. Dia menunjukkan persoalan sama ada kebimbangan orang muda ataupun kebimbangan pengundi tu, yang orang yang mereka pilih tu tidak setia pada parti tu kan. Jadi saya nampak macam ni. Sebenarnya pada pandangan saya lah, saya bukan political scientist. saya cuma ni saya kongsi perasaan saya sebagai seorang warga negara, pendapat saya. Kadang-kadang parti tu sendiri, apakah hak seorang ahli politik wakil parti tu apabila suatu parti tu sendiri telah berubah daripada tujuan asal ataupun telah tidak dapat memenuhi keperluan konsep perjuangan asal mereka tu. Adakah ahli-ahli politik ni berhak untuk keluar dari parti tu? Kita panggil defection, party defection. Dia panggil pembelotan. Kalau defect ni pembelotan, dia belot. Tapi kalau dalam konteks parti itu sendiri telah tidak mahu mencapai tujuan asal dia, sebelum dapat kuasa lain daripada setelah dapat kuasa. Jadi contohlah, saya tak tahu kenapa mereka sebenarnya tukar parti ataupun mereka ada kepentingan sendiri pun saya tak tahu. Cuma saya tahu dari segi boleh atau tidak boleh, dari segi moral atau tidak bermoral, untuk seseorang ahli politik yang dipilih menggunakan parti-parti tertentu, melalui parti-parti tertentu dan kemudiannya bertukar parti, ataupun dia tak tukar parti, dia keluar dari parti dan dia jadi ahli bebas kan. Mungkin kerana parti politik dia yang dia sudah tidak
selari lagi dengan perjuangan dia yang asal. Itu mungkin salah satu sebab. Tapi kalau orang tu nak tukar parti kerana kepentingan diri tu mungkin itu juga ya. kan. Mungkin juga ada tu yang penundi patut takut kan. Itu kita Ha. sebab bila Mira cakap tu memang betul lah, nampak kita tak boleh lah nak bila nak buat undang-undang ni kan, kita mungkin kata yang macam saya lah sebelum ni kan, saya memang tak suka kalau orang lompat. Tapi bila Mira cakap macam apa, you kena tengok juga parti tu juga. Kadang-kadang bukannya it's not about kita Suka-suka melompat. tukar parti. Kalau parti kita sendiri yang masalah, yang kita tak nak terbelenggu dengan hasrat baru parti yang kita sebenarnya tak kita pun tak nak kita pun tak nak terjerumus dalam apa yang parti tu buat. So patutnya even ahli politik pun kena ada hak untuk keluar parti atau untuk pergi ke parti yang actually memenuhi apa yang dipanggil impian dia sebagai seorang ahli macam politik tu juga. Tapi saya tak tahulah apa yang berlaku kan. Cuma di sini ada banyak negara, ramai orang yang cakap buatlah anti-hopping law kan. Tapi banyak negara yang dah maju, sistem demokrasi yang dah matang, mereka memang tak ada undang-undang lompat parti. Sebabnya mungkin kerana parti tu dah stable, dia punya perjuangan tu dari asal wujud parti tu sampai tu dia dah macam tu dia dah memang static, dia memang very firm apa yang parti tu nak capai kan. Jadi dalam konteks itu kemudian nanti kalau seorang ahli politik yang menukar parti, beliau harus dikutuklah dan tak harus lagi dipilih pada pilihan raya akan datang kan. Jadi dari konteks tu ada kebaikan dan ada keburukan untuk kita ada anti hopping law ni. Keburukannya ialah dia akan membelenggu ahli politik tu lah. So ada orang kata, kalau dia dah tak sesuai lagi, dia resign je dari seat tu. Dari kerusi tu, jangan tukar parti masih nak pegang seat tu sendiri kan. Teruslah letak jawatan sebagai YB tu. Tapi saya rasa dalam keadaan tu macam tak tahu nak kata lah, boleh tak kita buat macam tu kalau siapa rasa dia kena letak jawatan. Masih lagi pulang kepada apa sebenarnya aspirasi yang dia nak bawa kepada rakyat. Contoh bila kita pasal aspirasi parti, kita tak ada sebarang macam mekanisme untuk tentukan like sama ada parti tu masih maintain. But at the same time kita pun tak tahu macam mana nak ukur ahli politik tu buat, adakah untuk apa yang dia fikir kepentingan orang yang dia wakili ataupun kepentingan sendiri. Dan at the same time juga kita fikir dari sudut macam apa pandangan rakyat pula, rakyat yang dah bagi you kalau bak kata orang sekarang mandat dah bagi you undi and suddenly you change side. So atau ada tak kemungkinan rakyat tu sendiri dah berubah? Itu pun satu persoalan. Itu macam konteks yang kita nak letak satu kata definitif, kita nak letak satu undang-undang macam satu akta anti-hopping law untuk ukur kriteria tu pun macam dia cakap dekat Kelantan dah kena overrule, dah unconstitutional. So in a sense lagi mana tak ada constant, selagi mana parti-parti ni dia punya aspirasi, dia punya perjuangan dia ni tak constant, selagi mana ahli politik ni tak boleh nak tahu dia punya actual integrity dia apa tu semua. So selagi tak ada constant dalam konteks tu, kita memang tak boleh nak, mustahil nak buat anti-hopping law. Kita harap selepas ni kan, selepas peristiwa Februari 2020 ni, orang parti pun mesti matang lah benda-benda macam ni kan. Dan pasak parti tu mesti tegas, mesti kukuh. Jangan parti tu berubah-ubah kerana perubahan individu kan. Kita tak nak. Dan rakyat pun, saya fikir ramai rakyat yang mahukan parti yang tetap pendiriannya kan. Itulah kalau sebab kita satu lagi, parti ni dia dah ada perlembagaan dia sendiri. Kan itu satu maknanya kena memperjuangkan parti tu mengikut perlembagaan. Cuma the players in the game
yang kadang-kadang walaupun dah ada dalam perlembagaan, macam, tapi yang masalah dekat Malaysia ni lagi sebab kita tak ada dua parti sistem. Kita ada gabungan-gabungan longgar je kan. Bila gabungan longgar tu yang jadi tak selamat tu. So macam yang doktor rasa dah kan, rasa pun macam mana pun nak kena habiskan kat semua. Saya dah nak habis dah, sekejap lagi lah saya Dah habiskan. jangan Sikit madam. lagi, nantilah. Makan sikit sangat tu. Nanti lagi saya habiskan. So macam 3 bulan ni ya madam. Ya. 3 bulan yang sangat-sangat mengelirukan, memenatkan kan. Nampak kat madam pun like asyik muncul dia pun tak berhenti-henti, asyik orang kontak semua. Macam mana nak agaknya like masa akan datang lepas ni, will the nation ataupun boleh ke negara kita macam lebih bersedia. Since this our banyak our punya first time kan. Ni pun saya rasa first time tengok panic buying macam skala macam ni. Ni pun first time juga tengok ada Ramai-ramai berubah parti. Ramai-ramai berubah parti, ramai-ramai ni. So macam mana madam? Satu sejarah lah. So ada saya tadi macam keluar sana keluar sini bercakap tentang isu ni. Saya rasa itu kerja kita lah sebagai pensyarah, sebagai pendidik anak bangsa lah kan. Itulah saya kata dua peristiwa bersejarah ni, iaitu pertukaran kerajaan pada peringkat persekutuan dengan jatuhnya gabungan Pakatan Harapan dan juga pengisytiharan sekatan kepada pergerakan untuk bagi tujuan mengawal penyakit berjangkit ni. Saya rasa dua pengalaman besar bagi negara kita. Saya ni dah berumur 50 tahun lebih dan saya ada pelajar-pelajar seperti kalian lah yang akan mengingati sejarah ni dan kemudian akan menjadi akan menjadi petunjuk lah bagaimana kalian akan mengendalikan negara ni. Jadi saya harap dua peristiwa besar ini akan sentiasa menjadi sempadan dan tauladan untuk kita semua. Sekiranya kalian berkecimpung dalam bidang politik, menjadi ahli-ahli politik, ahli-ahli Dewan Rakyat ya, atau ahli Dewan Undangan Negeri, kalian pastikan parti-parti politik itu mentaati perlembagaan masing-masing dan para pemainnya juga tidak boleh menjadi leka dengan permainan-permainan politik yang berteraskan kepada kepentingan-kepentingan individu ataupun berteraskan kepada pencapaian-pencapaian semasa ya. Tapi yang kita harapkan para pemimpin saya pada masa akan datang, macam kalian semualah yang nak jadi AG lah, nak jadi IGP lah, nak jadi presiden parti politik, Perdana Menteri, Menteri Besar semua tu kan. Kita nak kaya je. Kaya dan beramanah lah. Jadilah pemimpin yang berintegriti kan. Itu yang kita kata, we want a just nation with a trusted generation. Itu yang tagline yang kita bina untuk ICO masa depan, pemimpin lah masa depan yang ICO cuba lahirkan kan. Jadi saya fikir kita pun dah lewat dah kot. Saya dari segi perundangan pertukaran kerajaan, saya fikir ianya tidaklah menyanggahi mana-mana peruntukan perlembagaan. Dan dari segi COVID-19 ni pula, kita sama-samalah jaga kesihatan masing-masing, keluarga dan rakan-rakan kita kan, dan taatilah arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkuasa, termasuklah juga pihak pentadbiran pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih lah. Terima kasih untuk ni. Walaupun dikatakan feeling ni tak sedap, tapi saya sebenarnya sedap sangat lah. Saya minum orange. Saya yang rasa feeling tak sedap. dia something yang pelik tau. Saya dah habis, dia tak habis lagi. Tak, saya tak apa.